Didik TV KPM. Cikgu, sempatlah tadi tengah duduk saya saja kan. Saya buatlah corak-corak lain pula. Dan ternyata hasilnya okey tak cikgu? Nampak sangat berseni. Tahniah Faizal, memang saya bagi 10 bintang kali ni Cikgu, saya ingat saya dah bintang nervous. kejora terus. saya dah risau. Saya ingat cikgu nak cakap tadi nampak benar nipunya. Okey, baik cikgu. So kita dah hasilkan macam ni, saya dah rasa sangat teruja. Bagaimana nak bentuk penghasilan produk dan juga apresiasi seni ni cikgu? Okey, baik. Jadi setelah kita menghasilkan corak melalui teknik guntingan dan lipatan tadi, sebaik-baiknya kita cuba letakkan di atas kertas yang berlainan warna. Kalau Azhar perhatikan, nampak tak menyerlah? Nampak cikgu? Nampak kan? Ini yang kita namakan sebagai pro dan kontra. Maksudnya motif corak tu boleh nampak ataupun tampil dengan menggunakan warna yang berbeza, iaitu warna yang setentang lah. Tapi kalau kita gunakan warna yang seakan-akan sama, corak tu seolah-olah tidak akan timbul. Jadi cara yang terbaik ialah kita gunakan warna dasarnya sebagai warna yang boleh menonjolkan corak kita. Okey, baik. Jadi daripada corak yang kita hasilkan, tidak kita menghasilkan corak semata-mata sebenarnya ada satu produk yang kita boleh hasilkan. Pelbagai jenis produk. Kalau diperhatikan ini adalah salah satu daripada contoh yang telah dihasilkan. Yang ini boleh dijadikan sebagai dekorasi untuk hiasan pada dinding, ataupun kita boleh jadikan sebagai letak pada atas meja. Okey. Dan satu lagi saya tunjukkan salah satu daripada kepelbagaian pelbagai ini namanya motif. Ini namanya motif. Motif namanya motif ulang sekata. Kalau kita perhatikan ini yang dinamakan sebagai motif. Kalau Azhar perhatikan agak-agak motif apa ni agaknya? Itu motif sekata cikgu yang tadi kita kata tadi. Betul motif ni motif sekata yang kita ambil daripada, kita ilham daripada tumbuh-tumbuhan, bunga dan juga daun yang mana kita susun secara sama tadi yang dinamakan sebagai harmoni. Betul Azhar apa yang telah Azhar perkatakan tadi. Baik, kita akan teruskan bagaimanakah kita boleh menggunakan corak ini untuk menghasilkan produk. Kalau Azhar perhatikan okey, sebagai contoh, perasan tak di sisi Azhar apakah tu? Cikgu, ada wow cikgu. Wow. Yang kalau diperhatikan pada wow tu wow. Apa yang Azhar dapat perhatikan? Saya nampak cikgu dia ada unsur seperti yang cikgu sebutkan tadi, pro dan kontra dari sudut warnanya dan juga coraknya adalah corak yang berbentuk cerminan sekata. Betul. Sangat tepat sekali Okey, jadi sebenarnya kita boleh menggunakan teknik guntingan dan lipatan untuk menghasilkan corak pada wow. Dan juga kalau Azhar perhatikan yang ini namanya apa ni? Ini namanya terabai. Biasa dapat lihat kan dekat, biasanya terdapat di Sarawak. Betul. Kalau diperhatikan Sarawak ni corak-corak dia menggunakan motif ni. Biasanya motif ni juga seakan-akan cerminan tapi menggunakan teknik guntingan dan lipatan juga. Jadi dapat menghasilkan produk yang menarik dengan menggunakan kreativiti kita dalam menghasilkan corak menggunakan teknik tersebutlah. Jadi sebabnya saya kata kita explore dan explore. Okey, dan yang paling satu lagi, kebiasaannya corak yang kita gunakan ni juga terdapat dalam motif dalam produk lain seperti ini namanya apa tu yang terdapat pada fabrik. Namanya seni tekat. Ini dipanggil seni tekat. Seni tekat. Biasa dalam seni tekat biasanya kita akan menggunakan kertas yang dilipat dan digunting dan seterusnya kita jahit pada kain dan kita gunakan benang emas untuk dijahit ataupun diletakkan di sekeliling motif. Juga menggunakan teknik lipatan. Baik. Jadi ini kalau kita kata cikgu, kalau kita tengok di cikgu kata benang yang agak tebal ni, dia seolah-olah membentuk sebagai bingkai. Betul. Itulah yang kita katakan teknik tendunan yang digunakan dengan menggunakan teknik lipatan tapi kita gubah mengikut kesesuaian ataupun teknik dalam tendunan itu sendiri. Baik. Jadi menggabungkan beberapa elemen untuk penghasilan satu-satu produk. Betul. Baik cikgu. Kalau kita tengok dalam apa yang kita lakukan hari ini cikgu, bagaimana cikgu kalau cikgu boleh kongsikan prestasi saya cikgu sepanjang daripada awal sampailah sekarang ni cikgu? Kalau dilihatkan, saya akan lihat kepada dua perkara, iaitu yang pertama bagaimana kita menggunakan teknik dengan betul dan seterusnya yang kedua produk. Yang pertama bagaimana kita menggunakan cara lipatan dengan betul, menggunting dengan betul serta corak yang terhasil adakah menepati ataupun tidak dengan bentuk corak tersebut. Dan saya juga nak ujilah
daripada hasil yang kita telah buat corak tadi, Baik. boleh tak hasilkan satu produk yang menarik yang boleh kita kongsikan dengan murid-murid yang di luar sana? Boleh cikgu. Dengan apa yang ada pada saya ni Ya, cikgu. betul. Macam saya Baik. dah hasilkan satu kad, ialah tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya. Betul. Ya, jadi saya menggunakan teknik guntingan dan lipatan untuk menghasilkan kad yang menarik yang boleh kita gunakan untuk kita berikan kepada rakan-rakan. Ya, ni dengan menggunakan teknik guntingan dan lipatan. Nampak dalam Okey, jadi penghasilan. Okey, saya juga cikgu, saya nak menghasilkan alalang cikgu cakap tadi, saya terus nak buat cikgu supaya orang kata apa, dapat kita amalkan ataupun implementasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, saya dah pun lekatkan yang pertama tadi hasil guntingan dan juga lipatan yang saya lakukan. Dan sekarang ni saya lekatkan yang kedua. Yang kedua saya lekatkan di atas ni cikgu. Okey. Okey, saya nak tunjuk cikgu Ya. Kawan-kawan dah tunjuk tadi. Okey, slow-slow saya tunjuk. Okey. Wah, nampak menarik sekali ya, begitu menyelah kan dengan bentuk ataupun corak, nampak begitu menyerlah ya antara warna biru dengan warna ratanya belakangnya. Baik. Dan ini belakangnya cikgu. Ya, Kenapa saya letak belakang ni cikgu? Sebab bawah ni boleh tulis cikgu. Ya, betul-betul. Boleh tulis ucapan kita dan sebagainya. Dan ini kenapa saya buat macam ni cikgu? Untuk boleh letak frame gambar. Ya. Frame gambar, boleh letak gambar kecil. Apa-apa saja yang boleh kita hiaskan ya. Supaya lebih menarik lah. Itu dia cikgu. Baik, sedar tak sedar cikgu, saya rasa sangat teruja. Kita dah belajar berkenaan dengan bagaimana nak mengaplikasikan teknik guntingan dan juga lipatan dalam menghasilkan produk yang berkreativiti tinggi, bergantung kepada diri kita sendiri dan juga kita mengapresiasi seni itu sendiri. Bagaimana cikgu? Murid-murid dekat rumah tanya, bang, saya pun nak belajar juga, saya pun nak buat juga macam cikgu ajar dekat abang tadi kan. Bagaimana caranya cikgu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya banyak sumber yang boleh kita dapatkan untuk menghasilkan karya-karya kreatif sebeginilah. Salah satunya kita boleh lihat daripada portal. Ya, di dalam portal yang telah disediakan oleh KPM, iaitu Delima-ku. Ya, Delima sumberku. Seperti yang dinyatakan di bawah cikgu ada ditulis di bawah. Sumberku. Didik TV KPM